Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Kita ada satu soalan. Dihukumkan wanita datang haid apabila keluar darah yang kelihatan di tuala atau di dalam dengan menggunakan kapas. Bagaimana pula dengan hukum bagi masalah keputihan? Jawapan kepada soalan ini adalah keputihan ia berbeza daripada darah haid. Perempuan yang mengalami ataupun yang keluar keputihan, maka keputihan tersebut tidak menggugurkan kewajipan solat dan seumpamanya. Jadi perempuan yang keluar keputihan wajib solat seperti biasa. Dia keputihan bukanlah darah haid. Hak tu aku rasa cukup jelas. Tapi anda rasa kan soalan ni dia nak tanya masalah lain ni rasanya. Dia ada perempuan ataupun dalam perbincangan sifat darah bagi wanita, nanti kita akan bincang berkenaan dengan sifat darah. Dia sifat darah menurut pandangan muktamad dalam mazhab Imam Syafi'i, dia terbagi kepada 3 sifat darah. Yang pertamanya warna, yang keduanya adalah pekat dan cair, yang ketiganya bau. Okey, ni sifat darah wanita. Warna darah dia ada 5 warna. Mazhab Imam Syafi'i warna darah perempuan ada 5. Yang pertamanya warna hitam, yang keduanya warna merah, yang ketiganya warna perang. Warna perang ni macam warna coklat. Yang keempatnya adalah warna kuning, yang kelimanya warna keruh. Warna keruh ni adalah warna seperti air. Kalau kita tengok selepas daripada hujan, kita tengok air yang ada di atas bumi itu yang campur dengan selum, itu warna keruh. Ni 5 warna darah. Kadang-kadang ada perempuan yang kuat sangat datang keputihan sehingga keputihan dia macam warna kuning, sehingga dia tidak dapat nak membezakan di antara warna darah ataupun keputihan. Ada sebahagian daripada perempuan. Okey, maka apakah hukumnya? Di situ mungkin soalan ni. Sebab kalau tanya bab keputihan, rasanya perempuan semua tahu bahawasanya keputihan ia tidak menghalangkan kewajipan sembahyang. Okey, sekali lagi ya. Ada perempuan ataupun sifat warna darah dia ada 5. Yang pertamanya warna hitam, yang keduanya warna merah, yang ketiganya warna perang. Warna perang ni adalah warna yang bercampur di antara merah dengan kuning. Warna perang. Sini panggil perang ke tak? Tahu warna perang? Adakah kita tengok orang biasa tengok perempuan yang buat rambut warna perang? Biasa tengok. Siapa-siapa biasa tengok kena istighfar. Yelah, kena istighfar. Mana boleh tengok rambut perempuan aurat kan? Okey, tahu kan warna perang kan? Okey, itu darah warna perempuan. Warna darah perempuan. Yang pertamanya hitam, merah, perang ataupun warna coklat. Yang keempatnya kuning, yang kelimanya warna keruh. Keruh. Keruh ni maksudnya macam air yang bercampur dengan selum. Baik, ni warna darah haid. Dan ada sebahagian daripada perempuan dia tidak dapat membezakan di antara warna darah haid dengan keputihan. Tak tahu ni warna darah haid ke keputihan. Okey. Apabila perempuan tidak dapat membezakan di antara warna darah haid dan keputihan, daripada segi hukumnya dia kena mengambil hukum keputihan. Kerana warna tersebut tidak diyakini warna darah. Nanti kita akan bincang lepas daripada ni permasalahan-permasalahan yang seumpama dengan permasalahan ini. Kita ada beberapa soalan, kita cuba jawab soalan dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jika kita datang haid, kita ni merujuk kepada perempuan, kita tidak termasuk orang yang bercakap. Jika kita, yakni perempuan datang haid, ada darah keluar selama 1 jam saja, selepas itu dah bersih. Kemudian 2 hari selepas itu darah keluar banyak seperti kebiasaan haid. Soalan saya, adakah darah yang keluar 1 jam itu dikirakan haid? Perlukah saya mandi wajib atau memandikan bersihkan sahaja untuk solat? Tempoh haid saya perlu dikira daripada mana? Darah pertama keluar ataupun kedua keluar? Okey, saya bagi satu kaedah. Bagi kaedah untuk orang puan yang dapat jawab soalan ni. Kaedahnya, apabila darah tu keluar di dalam waktu yang mungkin dihukumkan darah tersebut sebagai darah haid,
maka kita hukumkan darah tersebut sebagai darah haid. Sekali lagi ya, kalau darah tu keluar di dalam waktu yang mungkin dihukumkan darah tersebut sebagai darah haid, maka dihukumkan darah tersebut sebagai darah haid. Okey, boleh faham? Soalannya, bilakah yang dikatakan waktu dihukumkan ataupun waktu yang boleh, yang mungkin kita hukumkan darah tersebut haid? Yang pertama, apabila cukup umur dia 9 tahun bagi perempuan yang kali pertama datang darah. Yang kedua, perempuan yang pernah dah datang darah mesti kena mengalami suci sekurang-kurangnya 15 hari. Okey. Jadi kalau perempuan yang mula-mula datang darah, maka kalau umur dia 9 tahun keluar darah, maka dihukumkan darah haid. Ataupun kalau yang pernah dah datang darah, mesti kena selang suci sekurang-kurangnya 15 hari. Kalau ada dah suci 15 hari keluar darah, maka darah tersebut dihukumkan darah haid. Okey, sekali lagi ya, dihukumkan darah yang keluar daripada perempuan adalah darah haid ataupun apabila mungkin dikatakan darah yang keluar itu sebagai darah haid, maka dihukumkan sebagai darah haid. Perempuan keluar darah sejam, lepas tu berhenti, lepas tu keluar banyak semula, lepas tu berhenti, kita kena campur hak yang keluar pertama dengan keluar kedua. Kalau berada dalam lingkungan 15 hari, maka kesemuanya adalah darah haid. Okey, itu yang pertama. Yang kedua ni, ketika mana darah tu berhenti, keluar sejam darah berhenti, adakah diwajibkan kepada perempuan tu sembahyang? Kaedah kita sebut dah sebelum daripada ni, apabila darah berhenti, maka wajib perempuan sembahyang. Mesti perempuan sembahyang. Wajib tak dia mandi? Tidak wajib dia mandi. Bukan wajib dia basuh sahaja, kerana tidak cukup sehari semalam. Baik, lepas tu darah keluar balik, kena berhenti sembahyang. Bulan berikutnya, ni kali pertama berlaku. Bulan berikutnya darah keluar 1 jam, berhenti. Okey, dalam masalah kali kedua berlaku perkara yang sama, ulama berselisih kepada dua pandangan. Okey, boleh faham? Masalah ni sebenarnya sama dengan permasalahan yang kita bincang, tapi kita tidak sebut sebelum daripada ni. Oleh kerana ditanya, kita jawab selalu sini ya. Kita ulang sekali lagi supaya kita dapat faham secara lebih terperinci. Perempuan keluar darah 1 jam, berhenti 2 hari sebagai contoh. Tiba-tiba datang pula darah selama 5 hari. Jadi bermakna 5 hari, berhenti 2 hari, 7 hari, sejam. Jadi 7 hari 1 jam, kesemuanya adalah haid dia. Sebab dalam lingkungan 15 hari, 15 malam. Tempoh berhenti saat itu, keluar sejam, berhenti. Kalau kali pertama berlaku lagu tu dalam hidup dia, darah datang, berhenti, maka wajib dia kena mandi. Wajib dia kena mandi, wajib dia sembahyang. Tak wajib mandi sebab tak cukup sehari semalam. Okey, boleh faham? Wajib dia sembahyang, kerana tidak ada darah, tidak ada perkara yang menggugurkan kewajipan sembahyang. Lepas tu darah datang balik, dia tak boleh sembahyang. Bulan depan tu darah keluar sejam, berhenti. Okey, dalam tempoh berhenti ni, adakah wajib sembahyang ataupun tidak? Ulama dalam mazhab Imam Syafi'i terbahagi kepada dua pandangan dalam masalah ini. Pandangan Imam Nawawi dalam kitab Majmu' dan beberapa kitab yang lain mengatakan bulan kedua, bulan ketiga, bulan keempat dan berikutnya sama dengan bulan pertama. Apabila datang darah tak boleh sembahyang, berhenti darah wajib sembahyang. Jadi mengikut pandangan Imam Nawawi, bulan pertama, bulan kedua, ketiga sama dihukum. Namun Imam Rafi'i berpandangan bahawasanya bulan kedua perempuan tersebut tidak boleh sembahyang. Bulan kedua. Okey, boleh faham? Ini mengikut pandangan Imam Rafi'i. Sebab dia pandangan Imam Rafi'i kata tidak boleh sembahyang kerana apabila kita kata 1 jam keluar darah, berhenti 2 hari, keluar pula 5 hari, maka tempoh berhenti juga dihukumkan haid mengikut qaul as-Sahbi. Ingat tak pandangan pertama, tempoh berhenti dihukumkan haid. Jadi bila darah tu pernah dah datang berhenti, maka bulan hadapan kena ukur dengan bulan yang lepas. Jadi berhenti 1 jam, tempoh berhenti juga dihukumkan haid pada zahir mengikut pandangan Imam Rafi'i, maka tidak boleh dia sembahyang. Dia kena tunggu tempoh seperti pada bulan lepas. Bukan sehari semalam. Bulan lepas berapa hari? 2 hari ataupun 7 hari. Kena tunggu tempoh 7 hari. Okey, itu mengikut pandangan Imam Rafi'i. Boleh faham tak? Masalah ni berlaku khilaf di antara Imam Rafi'i dengan Imam Nawawi. Daripada segi praktikalnya, daripada segi amalinya, pandangan yang lebih mudah adalah pandangan Imam Nawawi. Hak tu lebih mudah daripada sudut amali. Tengok ada darah tak payah sembahyang. Apabila
Darah tak ada, semayang. Mandi, kena tengok. Kalau cukup 24 jam, mandi. Tak cukup 24 jam, jangan mandi. Baik. Daripada segi amalinya mudah pandangan Imam Nawawi. Sebab dia, kerana atas pandangan Imam Rafi'i. Okey, kita ambil atas pandangan Imam Rafi'i. Jadi bulan kedua, perempuan keluar darah 1 jam, dia tak semayang. Darah berhenti, dia tetap tak semayang. Dia ada dua kemungkinan. Kemungkinan bulan yang kedua jadi seperti bulan yang pertama. Kalau jadi seperti bulan yang pertama, selesai. Tapi takut tak jadi macam bulan yang pertama. Duk tunggu, tak keluar darah. Jadi bila tak keluar darah, maka tidak ada haid. Maka wajib dia kena qada balik sembahyang yang ditinggalkan. Okey, boleh faham? Tengok. Okey, selesai jawapan untuk soalan ni. Soalan berikutnya. Okey, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Dikatakan bagus diguna perkataan dikatakan. Dikatakan kalau dalam istilah bahasa ulama qil ni adalah sirah tad'if, sirah melemahkan. Bukan pandangan hak yang mengatakan. Okey, ada baca dululah. Dikatakan bahawa pandangan kena tunggu 24 jam, darah datang semula menyalahi syarat. Apakah wajib qada salat yang ditinggalkan oleh mereka yang telah tersilap mengikut pandangan tersebut? Terima kasih. Dikatakan. Baik, dikatakan kalau bahasa Arab qila ni dipanggil sirah tad'if, melemahkan pandangan tersebut. Sebenarnya pandangan yang mengatakan wajib tidak boleh tunggu, sebenarnya bukan pandangan yang lemah. Pandangan yang kata kena tunggu 24 jam itu pandangan yang salah, menyalahi Quran, hadis dan kesepakatan 4 mazhab. Anak kepada anak ada buat penulisan dalam masalah ini panjang lebar. Anak nakal daripada bermacam-macam kitab daripada 4 mazhab, siap dengan contoh panjang lebar. Kalau nak boleh minta daripada ustaz. InsyaAllah anak akan hantar kepada dia PDF. Kalau nak lah, boleh baca. Soalannya, adakah wajib dia kena qada balik? Jadi sebelum daripada ni perempuan, sebelum daripada ni lah orang perempuan ni, lepas daripada dia suci, tiba-tiba dia tak semayang, dia tunggu 24 jam. Sedangkan hak yang kata 24 jam saat ni tu, hak yang dululah fatwa tabung haji kebangsaan, dia bukan untuk semua perempuan. Ni kadang-kadang dalam menyampaikan tersilap, dia hanya menyebut perempuan hak yang keluar darah secara putus-putus. Wajib kena tunggu 24 jam, dia kata bagi perempuan yang keluar darah secara putus-putus. Bukan untuk semua perempuan, tapi masalah ada sebahagian daripada hak yang tidak faham. Dia kata orang perempuan apabila berhenti darah tak boleh sembahyang, kena tunggu 24 jam dulu. Sampai ke ramai perempuan hak yang tak putus-putus pun tunggu dulu 24 jam baru sembahyang. Ini adalah silap. Okey, boleh faham? Dulu hak yang fatwa tabung haji kebangsaan, dia bincang berkenaan dengan fatratun naqab. Tempoh naqab maksudnya perempuan keluar darah berhenti, keluar balik. Okey, tempoh berhenti tu adakah boleh dia nak tawaf lalu mesti kena tunggu 24 jam ke mana? Dia kata kena tunggu 24 jam baru boleh tawaf dan seumpamanya. Tiba-tiba orang yang menyampaikan kata ke mana? Perempuan apabila kering daripada darah haid tak boleh sembahyang, mereka kena tunggu 24 jam. Dia merangkum ke semua. Jadi ada perempuan yang tak ada keluar darah putus-putus pun bila darah dia berhenti pada hari ini, dia nak sembahyang, mereka cukup 24 jam. Ini adalah silap. Tengok, tu kesilapan yang cukup besar. Okey, boleh faham kan? Dan kesilapan ni adalah kesilapan yang menyebabkan gugurnya fardu Islam, rukun Islam, sembahyang dan puasa. Ini antara kesilapan yang besar. Okey, soalannya, katakanlah perempuan tu tersilap dah sebelum daripada ni, dia tidak sembahyang dalam tempoh 24 jam nak sembahyang, dan darah memang tak keluar dah. Kalau darah keluar pula, jelaslah mengikut pandangan as-sahab, tempoh yang berhenti juga dihukumkan haid. Memang gugurlah sembahyang dia. Sekarang ni dia tunggu 24 jam, memang darah dah terbit dah. Lepas daripada berhenti tu nak sembahyang 24 jam dulu. Ada orang puan. Okey, soalannya wajib dia kena qada balik ke tak? Kata ulama wajib kena qada balik. Sebab dia wajib kena qada balik, tadi kita sebut dah kaedah. Betul? Al-ibratu fil ibadati bima fi nafsil amri wa bima fi dhannil mukallaf. Itu kaedah fiqh. Betul? Ibarat diambil kira di dalam hal ibadat dengan sangkaan mukallaf dengan hak yang betul. Sekarang ni sangkaan dia bahawasanya tak wajib dia sembahyang. Tiba-tiba hak betul wajib dia sembahyang. Jadi sangkaan dia adalah sangkaan yang silap. Maka wajib dia kena qada balik. Ataupun dalam kaedah yang lain, ulama sebut dalam kaedah fiqh, la ibrata bi dhannil bayyin khata'uhu. Tidak boleh dikira dengan zon yang nyata tersalah. Kalau zon jelas tersalah,
zon pun tidak diambil kira, maka kena ambil hak yang betul. Jadi oleh kerana dia meninggalkan sembahyang, sedangkan asal sembahyang diwajibkan kepada dia, tidak ada perkara yang menggugurkan kewajipan sembahyang, maka wajib dia kena qada balik sembahyang tersebut dengan kesepakatan empat mazhab. Wajib dia kena qada balik sembahyang tersebut. Itu perlu kita kena faham, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Sebanyak-banyak haid ialah 15 hari. Jikalau dalam 15 hari itu haid berputus-putus, adakah 15 hari itu mengikut jam atau mengikut hari? Mungkin ini satu soalan yang cukup comel. Faham tak soalan ni? Tak faham? Dikatakan sebanyak-banyak haid 15 hari 15 malam. Sebanyak-banyak haid 15 hari 15 malam. Adakah patut darah datang secara putus-putus? Adakah 15 hari 15 malam ni kira tempoh darah ataupun tempoh masa? Sebab tadi kan sehari semalam kita kira tempoh dia, tempoh darah bukan tempoh masa. Ingat tak tadi? Kan sehari semalam 24 jam kita kira tempoh darah. Kalau darah keluar secara putus-putus, maka mesti dikirakan tempoh darah di dalam lingkungan 15 hari 15 malam. Okey, adakah kaedah sama digunakan dalam sebanyak-banyak haid 15 hari 15 malam? Maksudnya kena kira tempoh darah. Okey. Jawapan dia adalah sekurang-kurang darah sehari semalam adalah dikirakan tempoh darah. Manakala sebanyak-banyak haid 15 hari 15 malam tidak dikirakan tempoh darah, tapi mutlaquz zaman, semata-mata masa. Bukan dikirakan tempoh darah. Okey, boleh faham tak perbezaan di antara dua ni? Sekali lagi ya. Kalau tadi kita kata sekurang-kurang haid sehari semalam. Sekurang-kurang haid sehari semalam. Sehari semalam ni, kalau perempuan keluar darah secara berterusan, kita kata mudahlah nak kira sehari semalam. Tapi kalau tak keluar secara berterusan, maksudnya keluar secara putus-putus, maka kita kena kira tempoh darah selama dalam lingkungan 15 hari 15 malam. Kalau cukup 24 jam, maka dikirakan sebagai darah haid. Okey, jadi dalam masalah sekurang-kurang haid kena kira tempoh darah sehari semalam. Manakala 15 hari 15 malam, adakah kena kira tempoh darah ataupun dikirakan tempoh masa? Kata ulama, 15 hari 15 malam bukan dikirakan tempoh darah, tapi dikirakan tempoh masa. Okey, boleh faham? Ke tidak perbezaan di antara tempoh darah dengan tempoh masa? Orang puan faham tak ya? Tempoh darah dengan tempoh masa boleh faham tak kan? Okey. Bagi orang yang nak mendalami, boleh tengok perbahasan ni di dalam kitab Al-Fatawa Al-Kubra karangan Imam Ibn Hajar Al-Haytami. Dia ada sebut dalam masalah ni. Dia sebut masalah sehari semalam dikirakan tempoh darah, manakala 15 hari 15 malam dikirakan kepada tempoh masa. Dipanggil mutlaquz zaman, bukan dikirakan tempoh darah. Baik. Seterusnya kita masuk dalam perbincangan yang baru, iaitu perbincangan berkenaan dengan darah nifas. Muka surat 12, ta'rif nifas. Nifas, yang pertama kita akan bincang definisi nifas. Yang kedua kita akan bincang berkenaan dengan tempoh nifas. Okey, kita ada definisi nifas, kita ada tempoh nifas. Okey, kita bincang definisi nifas dulu. Apa makna nifas? Nifas adalah ad-damul khariju ba'da faraghir rahim minal haml. Darah yang keluar setelah daripada kosong rahim daripada kehamilan. Okey, itu darah nifas. Darah yang keluar setelah kosong rahim daripada kehamilan. Dalam mazhab Imam Syafi'i, darah nifas bukanlah ta'arif dia darah yang keluar setelah daripada bersalin. Darah yang keluar setelah daripada bersalin, definisi tersebut apa? Dipanggil definisi qusur. Definisi yang pendek, maksudnya dia tidak jami'. Masih lagi definisi yang cacat, yang tidak tepat. Darah nifas bukanlah definisi dia darah yang keluar setelah daripada bersalin. Hak yang betulnya menurut mazhab Imam Syafi'i, darah nifas adalah darah yang keluar setelah kosong rahim daripada kehamilan, sama ada melalui bersalin ataupun keguguran. Kalau kita kata darah nifas adalah darah yang keluar setelah daripada bersalin, bermakna darah yang keluar setelah daripada keguguran bukan darah nifas. Tidak gitu. Sedangkan dalam mazhab Imam Syafi'i, setiap darah yang keluar setelah daripada bersalin ataupun setelah daripada keguguran, semuanya dihukumkan sebagai darah nifas. Darah nifas adalah darah yang kosong
yang keluar setelah selepas daripada kosong rahim daripada kehamilan. Asal perempuan tu hamil, tiba-tiba rahim dia kosong, sama ada melalui bersalin. Bersalin ni dok kira bersalin biasa ke ataupun bersalin luar biasa. Di zaman kita ada bersalin yang tak normal. Bersalin melalui jendela, bukan melalui pintu utama. Boleh faham? Jadi darah yang keluar setelah daripada bersalin, sama ada bersalin melalui pintu utama ataupun bersalin melalui jendela, darah yang keluar setelah daripada itu dihukumkan sebagai darah nifas. Sebab darah nifas adalah darah yang keluar setelah daripada kosong rahim daripada kehamilan. Sama juga darah yang keluar setelah daripada keguguran, baru berkahwin. Kahwin nikah muda, umur 20 nikah dah, 19, 18 nikah dah. Dok tengah galak lagi orang gandu kata. Sini boleh tahu tengah galak lagi, tengah buah lagi. Dok neting situ, dok nopak situ, nopak sini. Kandungan tak kuat, gugur dok sekarang, orang Terengganu kata. Gugur terus. Baru 2 bulan. Lepas daripada gugur darah keluar, darah tu dihukumkan sebagai darah nifas. Okey, jelas masalah. Baik. Kenapakah darah nifas dinamakan sebagai nifas? Perkataan nifas diambil daripada perkataan nafsun. Nafsun makna diri. Dinamakan darah nifas sebagai darah nifas kerana darah nifas adalah darah yang keluar setelah daripada keluarnya zat manusia. Sebab tu dinamakan sebagai darah nifas. Okey. Tu boleh tengok dalam pada buku surah 12 yang mana ada sebut belaka masalah tu. Adapun darah buku surat 13, adapun darah yang keluar bersama keluarnya anak, maka dinamakan darah itu sebagai darah sakit bersalin. Manakala darah yang keluar di antara 2 anak kembar dinamakannya sebagai darah fasad. Dinamakan sebagai darah fasad. Dalam mazhab Imam Syafi'i, darah yang keluar ketika keluarnya anak bukan darah haid dan bukan darah nifas. Darah tu adalah darah sakit bersalin. Ia sama hukum dengan darah istihadah. Ia tidak menggugurkan kewajipan sembahyang. Sama juga dengan darah yang keluar di antara 2 anak kembar. Anak pertama keluar, ada lagi seorang lagi anak, dah tambah tubik lagi. Ada orang beranak kembar, anak pertama keluar, anak kedua lambat keluar. Kan ada darah kan keluar. Darah tersebut kalau dalam mazhab Imam Syafi'i bukan darah nifas lagi. Sebab rahim dia belum lagi kosong. Ada lagi kandungan. Mesti kena kosong dulu rahim daripada kehamilan. Jadi darah yang keluar di antara 2 anak kembar dalam mazhab Imam Syafi'i bukan darah nifas. Amat tekan lagi dalam mazhab Imam Syafi'i. Jangan kata ada tu ustaz kata darah nifas, itu pandangan mazhab lain, bukan mazhab Imam Syafi'i. Itu bukan mazhab Imam Syafi'i. Pandangan mazhab Imam Syafi'i tidak dikatakan darah nifas melainkan setelah kosong rahim daripada kehamilan. Selama mana rahim belum lagi kosong daripada kehamilan, keluar darah, maka darah tersebut bukanlah darah nifas. Darah yang keluar sebelum daripada bersalin, kan sebelum daripada bersalin ada sebahagian daripada perempuan pecah keluar darah ketubang, keluar darah. Masa bersalin keluar darah, dicelah di antara 2 anak kembar. Anak pertama keluar, anak kedua tak nak keluar lagi. Dok cakap nak pujuk suruh keluar, tak mau keluar. Tahu pujuk? Keluar anak pertama, anak kedua tak mau keluar. Tak cakap nak pujuk, pujuk suruh keluar, tak mau keluar. Kalau headset baru keluar. So contoh je. Baik. Okey. Jadi darah yang keluar di antara 2 anak kembar bukanlah darah nifas dalam mazhab Imam Syafi'i. Itu kita kena ingat. Okey, tempoh nifas. Sekurang-kurang tempoh nifas ialah 1 lahzah. Sekelip mata. Maksudnya sekelip mata, 1 lahzah, 1 detik. Perempuan setelah daripada bersalin ada darah, maka darah tersebut dihukumkan sebagai darah nifas, walaupun sedikit, walaupun sekejap. Yang penting ada darah je. Kebiasaan nifas ialah 40 hari. Itu kebiasaan nifas. Kebiasaan nifas 40 hari. Sebanyak-banyak tempoh nifas ialah 60 hari. Kebiasaan nifas 40 hari. Sebanyak-banyak nifas 60 hari. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam perbincangan berkenaan dengan kebiasaan nifas 40 hari, ada satu benda yang penting, yang mana kena bagi satu peringatan. Maksud kebiasaan nifas 40 hari ini adalah perempuan setelah daripada bersalin biasanya dia akan keluar darah selama 40 hari. Itu kebiasaan.
Tapi tidak semua perempuan mengalami perkara tersebut. Ada perempuan keluar darah lebih dari 40 hari. Ada perempuan tak sampai 40 hari. Kalau perempuan keluar lebih daripada 40 hari, maka masih lagi dihukumkan nifas menurut pandangan mazhab Imam Syafi'i, kerana sebanyak-banyak nifas adalah 60 hari. Okey, satu. Yang keduanya, kalau darah berhenti sebelum daripada 40 hari, maka perempuan itu dikirakan sebagai suci. Perempuan tersebut dikirakan sebagai suci, maka wajib kepada dia mengambil hukum perempuan suci. Tidak boleh tunggu 40 hari. Ada perempuan berpantang daripada sembahyang sampai 40 hari. Sama ada darah berhenti ataupun tidak sebelum itu tak kira. Dia pantang 40 hari. Tahu berpantang. Jadi perempuan tu dah cukup 40 hari daripada tempoh dia bersalin, selama itulah dia tak semayang. Sama ada darah berhenti ataupun tidak, tu nombor 2. Ada juga dia yang berpantang 100 hari tu lain. Dia berpantang 40 hari. Ada juga orang buat gitu. Anda dah tahu di sini ada banyak orang yang berlaku di Terengganu. Anda pernah bincang berkenaan dengan darah nifas perempuan. Ada seorang pakcik tu dia tanya, "Ustaz, jadi orang puang ni kalau darah dia berhenti sebelum 40 hari, dia tak boleh tunggu 40 hari?" Anak kata tak boleh tunggu 40 hari. Tak boleh tunggu 40 hari, mesti dia kena semayang. Sebab tak ada darah kan. Hak yang menggugurkan kewajipan semayang darah. Dah tak ada darah, tak ada. Benda lagi hak yang menggugurkan kewajipan semayang. Mesti kena semayang lah. Dia pun kejut, dia bertanya pula. Sebab dia kata orang kampung dia, orang puang kampung dia, tak cukup 40 hari selama tu tak semayang. Anda kata, saya kata, takut orang rumah, nama dia Pok Mak. Orang rumah Pok Mak je kau. Dak dia kata orang kampung dia. Tak kena. Mana jadi dah betul kata tak kena tu. Tak apa. Nanti kita betul. Anda kata kebetulan malam akan datang, anda ngajar dalam radio. Anda ngajar dalam radio Terengganu, RTM Terengganu anda ngajar. Anda kuliah dalam RTM. Anda kata kebetulan anda baca kitab Bulughul Maram, kitab hadis. Dalam bab haid, anda akan bincang masalah ni. Supaya kita membetulkan kesilapan. Patut daripada itu, anda kuliah di satu tempat pula, bab fiqh darah wanita di kampung lain pula. Kampung tu nama dia Pok Somak. Pok Somak ni dia orang kerja di istana lah. Sebab anak ada kuliah juga dalam istana. Kuliah dari tempat dia dalam istana Syarqiyah di Terengganu tu, istana Sultan Nizam yang baru pernah ada kuliah. Atau ada di antara staf dia nama nama Pok Somak. Lepas tu dia ada ajak kita pergi buat kuliah pula di tempat dia. Sampai bab ni dia tanya, "Ustaz, kalau darah tu berhenti lepas daripada bersalin sebelum 40 hari kena sembahyang?" Sebelum 40 hari kena sembahyang. Kalau darah berhenti. Sebab dia kata orang kampung dia, selama dah cukup 45 hari lah betul tak sembahyang. Jadi kampung hak yang mula-mula tadi 40 hari, kampung dia 45 hari tambah pula. Allah Rabbi. Kata tak boleh lagu tu, tak kena lagu tu. Tu kena ingat. Dia kebiasaan perempuan datang nifas 40 hari. Bukanlah maksud perempuan tu mesti kena tunggu 40 hari berpantang daripada sembahyang dan puasa. Bukan. Kalau berbantang daripada dengan suami tu ikutlah sampai 200 hari pun apa. Hak ni bab sembahyang tak boleh. Bila tak ada darah mesti kena sembahyang. Itu kena ingat orang puan. Imam At-Tirmidzi. Kalau bagi orang yang boleh baca kitab Arab, dalam kitab Sunan Tirmidzi, Imam Tirmidzi dalam kitab Sunan dia ada menyebut, dia kata bagaimana? Ajma'a ahlul ilmi min as-sahabati wat-tabi'in wa man ba'dahum ala anna an-nufasa'a tad'u as-salah 40 yawman illa an tara adh-dhuhra qabla dhalik fa innaha taghtasil wa tusalli. Apa kata Imam Tirmidzi dalam kitab Sunan Tirmidzi? Sepakat ulama ahli ilm dari kalangan sahabat, tabi'in dan mereka yang datang selepas daripada generasi-generasi sahabat dan tabi'in, bahawasanya perempuan yang haid dia mesti kena duduk, tidak mengerjakan sembahyang dan seumpamanya selama 40 hari. Illa an tara adh-dhuhra qabla dhalik. Melainkan kalau dia melihat berlakunya suci sebelum daripada 40 hari, fa innaha taghtasilu wa tusalli. Wajib dia kena mandi dan wajib dia kena sembahyang. Sepakat ulama tanpa ada khilaf, kerana tidak ada perkara yang menggugurkan kewajipan sembahyang bagi seorang perempuan tersebut. Okey, itu perkara yang penting
yang perlu kita buat, perlu kita kena bagi peringatan kepada perempuan agar dia tidak tersilap di dalam melaksanakan rukun Islam. Hak yang kita bimbang tersilap dalam melaksanakan rukun Islam. Tempat hak yang wajib dia sembahyang, dia tidak sembahyang. Tempat hak yang tak boleh sembahyang, dia sembahyang. Sebab itulah pentingnya muslim-muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita mendalami berkenaan dengan fiqh darah wanita. Sebanyak-banyak tempoh nifas ialah 60 hari, sebagaimana ungkapan pengarang kitab Matan Az-Zubat, adanan nifas lahdatun situna aqsahu wal ghalibu arba'una. Okey, seterusnya tempoh suci antara haid dan nifas. Dalam mazhab Imam Syafi'i, ni di antara benda yang penting kita bincang sekarang ni menurut pandangan mazhab Imam Syafi'i. Dan setiap satu hukum ni yang kita bincang ada sandaran dalil. Sama ada kita tahu ataupun tidak. Anda tidak bincang dalil. Kalau anda bincang setiap dalil memang jadi panjang. Anda kalau nak bincang dalil memang cukup panjang. Okey. Dalam mazhab Imam Syafi'i kita ada tuhurun makna suci. Kita ada suci di antara dua haid. Tadi kita bincang sekurang-kurang suci di antara dua haid adalah 15 hari 15 malam. Tidak boleh kita nak hukum darah yang kedua sebagai haid yang baru, melainkan mesti kena ada sekurang-kurang suci 15 hari 15 malam. Andai kata tidak cukup sekurang-kurang suci 15 hari 15 malam, tiba-tiba keluar darah, maka darah yang keluar tu bukan darah haid, darah istihadah. Okey, ni suci di antara haid dan haid yang kedua. Ni kita ada pula suci di antara nifas dan haid. Nifas dan haid, dan suci di antara haid dengan nifas. Hak tadi kita bincang suci di antara haid dengan haid yang lain. Ni kita nak bincang suci di antara nifas dan haid. Okey, kita bincang ini dulu. Lepas tu nanti kita bincang ke hak yang kedua. Okey, sekarang ni nifas adalah darah yang keluar setelah daripada kosong rahim, daripada kehamilan. Itu darah nifas. Darah haid adalah darah kebiasaan yang keluar bagi perempuan. Perempuan setelah daripada bersalin, kebiasaannya keluar darah nifas. Bila kau dihukumkan darah yang keluar setelah daripada nifas haid, berapakah tempoh suci yang diperlukan untuk kita hukumkan darah yang selepas daripada darah nifas itu darah haid? Okey, boleh faham soalan ni? Boleh faham Sekali lagi perempuan setelah daripada bersalin, dia keluar darah nifas. Setelah daripada itu keluar darah haid. Apakah tempoh yang diperlukan untuk sebagai perceraian di antara haid dengan, di antara nifas dengan haid? Okey, boleh faham soalan ni? Baik. Perempuan, okey, nifas dengan haid. Setelah daripada perempuan bersalin, keluar darah nifas. Lepas tu darah nifas berhenti. Okey, kita buat gini 60 hari. Lepas tu kita tulis lebih daripada 60 hari. Kita tulis sini lebih 60 hari. Okey, kita dua. Yang pertama 60 hari, yang keduanya lebih daripada 60 hari. Kalau dalam lingkungan 60 hari, darah berhenti, lepas tu datang balik. Darah datang balik dihukumkan sebagai darah haid sekiranya berhenti 15 hari ke atas. Sekiranya berhenti 15 hari ke atas. Sebagai contoh, perempuan lepas daripada bersalin datang darah sebanyak 30 hari. 30 hari. Lepas tu hari yang ke-31 hingga 45 darah tak datang. Hari 46 datang semula darah. Jadi tempoh berhenti ni 15 hari. Maka kata ulama, hari yang ke-46 dihukumkan sebagai haid, manakala hari yang pertama sampai 30 adalah nifas. Okey, boleh faham? Sekali lagi kita buat contoh. Ada perempuan lepas daripada bersalin, darah nifas dia datang 30 hari. Lepas tu berhenti. Lepas berhenti, datang balik darah. Okey, soalannya darah yang datang balik ni dikira darah benda. Sini kita nak bincang darah apa yang datang balik ni. Kata ulama, kita nak tahu darah benda yang datang balik, kita kena tengok tempoh berhenti.
Kalau tempoh berhenti 15 hari ke atas, maka darah yang datang balik adalah darah haid, bukan darah nifas, walaupun masih lagi dalam lingkungan 60 hari. Okey, boleh faham? Sekali lagi ya. Ada perempuan lepas daripada bersalin, darah keluar selama 30 hari sahaja. Lepas tu hari ke-31 darah mula berhenti. Tiba-tiba selang beberapa hari darah datang balik. Sekarang ni kita nak hukum darah datang balik. Darah daripada hari yang pertama ke hari yang ke-30, hak tu dihukumkan sebagai darah nifas. Hak yang datang balik ni darah apa ni? Kata ulama, kita kena tengok tempoh berhenti. Kalau berhenti tempoh dia 15 hari ke atas, maka darah yang datang yang datang semula itu dikirakan sebagai darah haid, bukan darah nifas, walaupun masih lagi dalam lingkungan 60 hari. Okey, boleh faham? Boleh faham Berbeza dengan kalau tempoh berhenti tidak sampai 15 hari. Kurang daripada 15 hari, 14 hari, 13 hari, 12 hari, 11 hari. Berhenti 11 hari, datang balik. Maka kata ulama, darah yang datang balik setelah daripada berhenti yang tidak mencapai kadar 15 hari, dihukumkan sebagai darah nifas. Dihukumkan sebagai darah nifas. Okey, jelas. Sama ada kita hukum darah nifas ataupun darah haid, perempuan saat itu dalam dua keadaan tersebut gugur kewajipan sembahyang, gugur kewajipan puasa. Sebab darah nifas menggugurkan kewajipan sembahyang, darah haid juga menggugurkan kewajipan sembahyang. Tapi masalah ada satu masalah yang penting. Masalah mana? Masalah tempoh berhenti. Masalah tempoh berhenti, hal ni perlu kita kena bincang. Kita buat contoh, kita tulis dua contoh. Jadi perempuan ni daripada hari yang pertama sampai hari yang ke-30 keluar darah. Ni darah nifas. Hari ke-31 hingga hari yang ke-40 tidak ada darah. Tiba-tiba hari yang ke-41 hingga hari yang ke-50 datang balik darah. Sekarang ni hak ni memang darah nifas. Kita nak hukum hak ni hari yang ke-41 hingga 50, 10 hari di sini darah apa ni kita nak hukum? Kata ulama, kita tengok tempoh berhenti. Sekarang ni tempoh berhenti daripada 31 sampai ke-40 10 hari, tidak sampai 15 hari. Maka bermakna darah yang datang pula dihukumkan sebagai darah nifas. Jadi ni darah nifas, ni darah nifas. Bukan dua nifas, satu je. Hal ni jadi bermakna nifas dia adalah 50 hari. Tempoh 31-40 ni dinamakan sebagai tempoh naqaq di celah satu nifas. Hukum dia ulama berselisih kepada dua pandangan. Ada pandangan yang mengatakan tempoh ni dinamakan tempoh nifas, ada pandangan yang mengatakan tempoh ni adalah dihukumkan sebagai tempoh suci. Sama dalam masalah haid baru ni. Ada terbit dua qaul as-sahab dengan qaul al-laqq. Okey, atas pandangan qaul as-sahabi, pandangan pertama, sembahyang yang dilakukan dalam tempoh ni tidak sah, namun tidak wajib diulangkan kembali kerana tempoh haid. Sembahyang yang ditinggalkan dalam tempoh haid tidak wajib qada. Tapi kalau puasa dilakukan dalam tempoh ni tidak sah, wajib diulang kembali, wajib diqada balik. Kalau dia pergi Mekah, dia tawaf dalam tempoh ni tidak sah menurut pandangan pertama, namun ada pandangan yang kedua, qaul al-laqti, mengatakan sah. Sama dengan perbincangan sebelum daripada ni. Okey. Berbeza dengan masalah yang kedua, kita tulis di sini ya. Hari yang pertama hingga hari yang ke-30 keluar darah. Hari yang ke-31 hingga hari yang ke-50. 31 hingga 50. Sebagai contoh, hak ni tak ada darah. Hari yang ke-51 keluar balik darah. 52 keluar darah. Okey, kata ulama 51, 52 hukum dia adalah haid. Manakala 130 adalah nifas. 31 hingga 50 ni dinamakan sebagai suci di antara haid, di antara nifas dan haid. Okey, boleh faham? Hukum dia suci. Sembahyang, puasa, tawaf yang dilakukan dalam tempoh ni sepakat ulama mengatakan sah, tanpa ada khilaf. Okey, boleh faham sini tempat perbezaan di antara dua masalah di atas. Baik, kita tengok tempoh suci antara haid dan nifas. Kita bincang hak yang bawah dulu, kita nak bincang hak yang atas. Apabila darah haid datang sebelum darah nifas, maka tidak disyaratkan ada tempoh yang memisahkan antara haid dan nifas.
maka darah yang keluar sebelum kelahiran adalah dinamakan sebagai darah haid, manakala darah yang keluar setelah kelahiran adalah dinamakan sebagai darah nifas walaupun ia bersambung. Okey. Hak ni kita bincang hak masalah ni. Kita pergi masalah ni, lepas tu kita baca masalah yang kita baca sini. Jadi kalau darah berhenti dalam tempoh 60 hari, lepas tu datang balik, darah datang balik kadang-kadang haid, kadang-kadang nifas. Kita nak hukum haid, kita kena tengok tempoh berhenti. Kalau tempoh berhenti 15 hari ke atas, darah yang datang balik adalah haid. Kalau tempoh berhenti tidak sampai 15 hari, maka darah yang datang hukum dia adalah nifas. Okey, selesai. Ni dalam 60 hari. Lepas tu selagi yang lebih daripada 60 hari. Kita sebut sebanyak-banyak nifas 60 hari. Okey, daripada hari yang pertama sampai ke hari yang ke-60 keluar darah. Kemuncak 60 darah berhenti walaupun sekejap, lepas tu pada hari yang ke-61 datang balik darah. Maka kata ulama, darah yang datang balik pada hari yang ke-61 dihukumkan sebagai darah haid kerana ada dah berhenti sekejap. Maksudnya daripada tempoh sebanyak-banyak haid, sebanyak-banyak nifas kepada haid yang baru tidak disyaratkan 15 hari. Bahkan satu saat pun apabila berhenti darah pada hari yang ke-61 dihukumkan sebagai darah haid yang baru. Manakala hari yang pertama sampai ke hari yang ke-60 dihukumkan sebagai darah nifas. Baik. Berbeza dengan masalah daripada hari yang pertama sampai ke hari yang ke-61 darah keluar tanpa berhenti, maka kata ulama perempuan ni dikenali sebagai perempuan mustahadah di dalam nifas. Perempuan mustahadah dalam nifas ada pembahagian dia. Tidak boleh kita nak kata nifas dia 60 hari, hari ke-61 istihadah adalah silap. Bahkan ada perbincangan yang panjang. Baik. Itu hak yang kedua. Yang pertama kita tengok. Hak ni ana hurah hak yang kedua dulu. Hak yang pertama. Apabila darah haid datang sebelum darah nifas, maka tidak disyaratkan ada tempoh yang memisahkan antara haid dan nifas. Maka darah yang keluar sebelum kelahiran adalah dinamakan sebagai darah haid, manakala darah yang keluar setelah kelahiran adalah dinamakan sebagai darah nifas. Hak ni tempoh suci di antara nifas dan haid. Kita nak bincang hak yang baru, tempoh suci di antara haid dengan nifas. Haid dan nifas. Masalah ni dia ada, kita kena bincang satu masalah yang lain. Darah yang keluar daripada perempuan ketika perempuan sedang mengandung. Darah yang keluar daripada perempuan ketika perempuan sedang mengandung. Apakah hukum darah tersebut? Daripada sudut kesihatan, daripada sudut perubatan mengatakan tidak mungkin perempuan mengandung keluar darah haid. Tidak mungkin perempuan mengandung keluar darah haid. Namun ada sebahagian daripada perubatan mengatakan ada kemungkinan darah yang keluar daripada perempuan mengandung juga darah haid. Mungkin perempuan itu mengandung di luar rahim dan seumpamanya. Baik. Mungkin ahli perubatan ni faham masalah ni. Sekarang ni kita tak boleh melihat kepada sudut kajian perubatan, kita nak melihat daripada sudut pandangan ulama. Sebab ulama dalam mengeluarkan pandangan dia ada asas dan kaedah. Dia ada asas dan kaedah. Anda tidak mahu bincang apakah yang digunakan kaedah dalam mazhab Imam Syafi'i ataupun mazhab Maliki yang mengatakan darah yang keluar daripada perempuan ketika mengandung dihukumkan sebagai darah haid menurut pandangan ulama. Anda tak boleh bincang. Cuma kita nak cerita darah yang keluar daripada perempuan yang mengandung, perempuan yang hamil, ulama berselisih kepada dua pandangan. Ada yang mengatakan bukan darah haid dan ada yang mengatakan darah haid. Mazhab Imam Syafi'i sendiri terbahagi kepada dua pandangan dan kedua-dua pandangan yang kuat. Namun pandangan muktamad dalam mazhab Imam Syafi'i, darah yang keluar daripada perempuan mengandung dihukumkan sebagai darah haid apabila cukup syarat-syaratnya. Okey, selesai. Dan ada sebahagian daripada perempuan pada awal kandungan, bulan pertama, bulan kedua keluar darah. Ada perempuan. Dan sebahagian daripada perempuan oleh kerana darah dah keluar sampai dia tidak tahu dia mengandung. Ada sebahagian daripada perempuan. Betul tak orang puan hak yang kenyataan hak yang anda bagi tahu ni? Betul kan? Baik, jadi ada sebahagian daripada perempuan oleh kerana darah dah keluar semua sampai dia tidak tahu dia mengandung. Jadi sekarang ni darah yang keluar daripada perempuan yang mengandung, apakah hukum? Ulama berselisih kepada dua pandangan. Ada pandangan yang mengatakan kalau cukup syarat-syarat haid, cukup sehari semalam, tidak lebih daripada 15 hari 15 malam, maka dihukumkan darah tersebut sebagai darah haid.
Dan pandangan ini adalah pandangan mazhab Imam Syafi'i, pandangan muktamad dalam mazhab Imam Syafi'i. Pandangan Syekh Ibn Taimiyah, pandangan Syekh Ibn Qayyim Al-Jauziyah, dan pandangan beberapa orang ulama di dalam mazhab yang lain. Namun ada pandangan yang kedua dalam mazhab Imam Syafi'i, juga pandangan yang kuat, mengatakan darah yang keluar daripada perempuan mengandung bukan darah haid, bukan darah istihadah. Okey. Atas pandangan muktamad, kita tidak ambil atas pandangan yang tidak muktamad. Walaupun boleh perempuan nak mengambil pandangan yang tidak muktamad dalam mazhab Imam Syafi'i, boleh. Keluar darah ketika dia mengandung, dia kena sembahyang, dia kena puasa, keluar darah, sebab dihukumkan darah tersebut istihadah, boleh, tak ada masalah. Dia ambil pandangan yang kedua. Namun bagi anak lah, anak rasa lebih mudah ambil pandangan muktamad dalam mazhab Imam Syafi'i, dihukum dengan darah tersebut sebagai darah haid. Lebih mudah. Sebab dia lebih mudah, kerana apabila dihukumkan darah haid, perempuan tidak wajib sembahyang. Soalan bagi perempuan, mana mudah di antara sembahyang dengan tak sembahyang? Perempuan, mana mudah sembahyang dengan tak sembahyang? Mana mudah puasa dengan tak puasa? Mudah sembahyang, rasa sembahyang ni payah. Puas subuh, kalau budak-budak kan kita suruh sembahyang kan puas subuh. Jadi lebih mudah dia mengambil pandangan muktamad. Namun tidak menjadi masalah dia ambil pandangan yang kedua. Okey, dalam perbincangan kitab fiqh kita kena bincang di atas pandangan muktamad. Atas pandangan muktamad mazhab Imam Syafi'i, darah yang keluar daripada perempuan mengandung apabila cukup syarat dia dihukumkan sebagai darah haid. Katakanlah benda ni mungkin tidak berlaku kepada perempuan, cuma daripada segi teori dalam perbincangan kita kena sebut. Katakanlah seorang perempuan saat itu sebelum daripada nak bersalin tiba-tiba keluar darah. Keluar darah bukan kerana sakit bersalin. Katakan keluar darah 7 hari. Lepas daripada keluar darah 7 hari bersalin. Lepas bersalin keluar darah nifas. Jadi bermakna tidak ada perkara yang menceraikan di antara haid dan nifas. Darah yang sebelum daripada bersalin dihukumkan sebagai darah haid, manakala darah yang setelah daripada bersalin dihukumkan sebagai darah nifas. Tidak ada tempoh yang menceraikan di antara haid dan nifas. Okey, itu hak yang dia nak bagi tahu. Kita tengok apabila darah dan haid datang sebelum darah nifas, maka tidak disyaratkan ada tempoh yang memisahkan antara haid dan nifas itu. Maka darah yang keluar sebelum kelahiran adalah dinamakan sebagai darah haid, manakala darah yang keluar setelah kelahiran adalah dinamakan sebagai darah nifas, walaupun ia bersambung dengan darah sebelumnya. Apabila darah nifas datang sebelum darah haid, maka ada beberapa keadaan. Yang pertama, apabila darah haid berhenti ataupun apabila darah berhenti sebelum sampai 60 hari, maka kita perlu perhatikan kepada tempoh berhentinya darah itu. Jika tempoh berhenti darah itu 15 hari 15 malam ke atas, maka darah yang keluar selepas tempoh 15 hari yang berhentinya darah tersebut dihukumkan sebagai darah haid. Manakala jika tempoh berhenti darah itu kurang daripada 15 hari, maka darah yang keluar semula itu masih dihukumkan sebagai darah nifas. Yang kedua, apabila darah masih ada selepas 60 hari, maka kita perlu perhatikan. Apabila darah berhenti setelah cukup 60 hari, walaupun tempoh berhentinya itu satu lahzah, satu detik, sekejap saja, maka darah yang datang semula itu dihukumkan sebagai darah haid. Apabila darah tidak berhenti, maksudnya darah yang selepas 60 hari bersama dengan darah yang sebelum 60 hari, maka perempuan yang mengalami hal ini dihukumkan sebagai perempuan mustahadah. Akan datang penjelasan hukumnya. Okey, boleh kita tengok kepada gambar rajah. Yang keempat, perbezaan antara haid dan nifas. Itu tidak perlu kita baca, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab rasanya cukup mudah. Perbezaan antara haid nifas. Haid sekurang-kurang haid 1 malam, sekurang-kurang nifas 1 lahzah. Ada perbezaan. Sebanyak-banyak haid 15 hari, sebanyak-banyak nifas 60 hari. Tengok ada perbezaan. Kebiasaan haid 6 atau 7 hari, kebiasaan nifas 40 hari. Ada perbezaan. Bersangkut sini kita kena sebut sini ini mungkin payah sikit sini. Bersangkut dengannya oleh baligh iddah istibra', tidak bersangkut dengannya oleh hal-hal tersebut. Okey. Haid ni yang pertama bersangkut oleh baligh. Maksud dia bersangkut oleh baligh, di antara tanda baligh seorang perempuan adalah keluar darah haid. Bila keluar darah haid maka baligh. Dia tanda baligh ada 3. Yang pertamanya cukup umur 15 tahun, yang keduanya keluar mani, yang ketiganya keluar darah haid. Apabila perempuan keluar darah haid, maka keluar darah haid itu adalah alamat baligh. Berbeza dengan keluar darah nifas. Keluar darah nifas bukanlah alamat baligh seorang perempuan. Perempuan yang keluar darah nifas itu bukan alamat baligh. Tapi perempuan yang keluar darah nifas pastinya perempuan yang telah baligh. Baligh dia bukan kerana keluar darah nifas, tapi baligh dia kerana keluar mani sebelum daripada itu, sebab telah dia mengandung. Okey, boleh faham kan? Boleh faham?
Keluar darah nifas bukanlah alamat balik. Alamat balik adalah keluar mani sebelum daripada itu, sebab itulah dia mengandung. Baik. Yang keduanya iddah. Dia bersangkut paut dengan haid dengan iddah. Haid ni bersangkut paut dengan iddah. Perempuan yang diceraikan oleh suami, yang mana perempuan tu masih lagi mengalami ataupun keluar darah haid dan dia tidak mengandung, iddah dia adalah 3 kali suci. Wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Perempuan yang dicerai oleh suami, maka iddah dia adalah 3 kali suci. 3 kali suci maksud dia diselangi dengan haid. Kalau dia disuci di sini, datang haid, suci pula, datang haid, suci pula, datang haid di sini, maka boleh dia berkahwin dengan lelaki yang lain kerana habis dah iddah dia. Baik. Manakala nifas, dia tidak bersangkut paut dengan iddah. Kerana perempuan yang dicerai oleh suami dia ketika dia sedang mengandung, iddah dia adalah apabila dia bersalin, walaupun lepas daripada itu masih lagi keluar darah nifas. Yang ketiganya istibra'. Istibra' ni apa makna istibra'? Istibra' dia ada beberapa makna mengikut istilah ulama fiqh. Tapi yang dimaksud dengan istibra' di sini adalah memastikan kosong rahim daripada kehamilan. Okey, masalah mana? Kita kena cerita sikitlah untuk kita faham. Di zaman dulu ada hamba abdi. Di zaman dulu ada hamba abdi. Sekarang kita tak ada hamba abdi. Perempuan halal kepada lelaki dengan salah satu daripada 2 perkara. Yang pertamanya adalah kerana berkahwin. Apabila berlaku perkahwinan yang sah, maka halallah perempuan kepada lelaki. Yang keduanya melalui pemilikan hamba. Apabila seorang lelaki dia memiliki hamba perempuan, maka perempuan tersebut halal kepada dia. Dulu ada hamba. Kita dulu kalau orang bagi hamba perempuan kepada kita, ataupun kita beli hamba perempuan, maka tidak boleh kita bersetubuh dengan hamba perempuan tersebut melainkan setelah daripada melalui proses istibra'. Proses istibra' adalah 1 kali haid. Apabila dia keluar haid sekali, suci, barulah boleh kemudian tuang dia menyetubuhi dia. Manakala nifas tidak berkait dengan istibra'. Yang kelimanya ada bergambaran berlaku pengguguran solat di dalam tempoh sekurang-kurang haid. Sebab tempoh sekurang-kurang haid 24 jam adalah sembahyang yang diwajibkan dalam tempoh tersebut. Hak yang gugur kerana keluarnya haid. Manakala nifas tidak ada gambaran berlaku pengguguran solat di dalam tempoh sekurang-kurang nifas. Kerana tempoh sekurang-kurang nifas 1 lahzah, 1 saat sahaja. Jadi tidak ada waktu sembahyang 1 saat. Baik. Itu mudah je. Bab yang kelima, cara pengiraan darah yang keluar secara putus-putus. Hak ni kita bincang secara panjang lebar dah sebelum daripada ni. Kalau kita tidak hurah pun, insya-Allah kita faham. Kalau kita tidak hurah, sebab kita bincang panjang lebar dah sekali dengan dalil-dalil ni. Ulama berselisih pandangan pada menetapkan cara pengiraan darah yang haid yang diselangi oleh naqaq. Naqaq ni bersih daripada darah. Tadi kita cerita. Perselisihan tersebut terbahagi kepada 2 pandangan. Yang pertamanya pandangan as-sahab, menarik dan mengheret, iaitu dijadikan naqaq bersih daripada darah yang berada dalam di selang-selang darah yang di dalam tempoh 15 hari sebagai darah haid. Maka diheretkan hukum haid kepada naqaq dalam tempoh 15 hari. Pandangan ini adalah pandangan muktamad dalam mazhab Imam Syafi'i. Penjelasan berkenaan dengan cara pengiraan darah yang putus-putus menurut pandangan ashab. Tengok hari kedudukan. Hari pertama sampai hari yang ke-15. Hari pertama keluar darah 6 jam. Hari kedua dan ketiga naqaq. 8 jam darah. 5 hingga 9 naqaq. 7 jam darah. 11 hingga 14 naqaq. 15 8 jam darah. Maka hendaklah kita hitungkan tempoh waktu darah dalam masa 12 hari. Jika sampai tempoh darah itu selama 24 jam, maka darah tersebut adalah darah haid. Namun jika tidak sampai tempoh darah itu 24 jam, maka darah tersebut adalah darah istihadah, darah fasad. Maka jelas daripada rajah di atas bahawa bilangan jam yang mana perempuan tersebut melihat darah di dalamnya ialah 6/8/7/8 jadi 29 jam. Maka darah ini adalah darah haid. Seperti itu juga hukum naqaq. Maksudnya tempoh naqaq itu juga dihukumkan haid menurut pandangan as-sahab. Apabila dia telah mengerjakan solat, maka tidak sah solatnya dalam tempoh itu. Namun tidak wajib dia qada semula. Tadi kita cerita dah masalah ni kan. Tak wajib dia kena qada semula. Yang keduanya, apabila dia telah berpuasa, maka tidak sah puasanya. Dan wajib atasnya qada semula puasa itu. Ini menurut pandangan as-sahab. Baik. Lepas tu naqaq di dalam permasalahan haid dan nifas menurut mazhab Syafi'i ialah bersih daripada darah. Yang mana apabila seorang perempuan memasukkan kapas ke dalam faraknya, hak yang nombor 8 tu, hak tu adalah huraian ana sendiri. Hak tu boleh baca dan tidak baca. Jadi buku ni ada nota-nota kaki tu ana tu huraian daripada ana. Biasanya kalau huraian daripada ana sendiri,
pada penghujungnya kalau anak tulis penterjemah. Kalau penterjemah tu daripada anak. Cuba dapat tengok molek bawah nota kaki, kalau ada penghujung nota kaki ada penterjemah, itu adalah huraian daripada anak. Bermula daripada muka surat 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Semuanya huraian daripada anak, hak tu boleh baca. Dan anak awak mari dalil daripada kitab, daripada Quran, daripada hadis, mengikut kaedah fiqh, dalam perbincangan berkenaan dengan naqab. Hak yang anda nak cerita tadi kan, hak yang kata apabila berhenti darah kena tunggu 24 jam baru boleh sembahyang. Semua sekali tu anda bincang dalam masalah tu. Tu anda bincang bawah, anda tulis panjang lebar. Anda tulis panjang lebar, boleh baca sendirilah hujah-hujah. Baik. Cuma hak ni hanya merujuk pandangan mazhab Imam Syafi'i sahaja. Adapun menurut pandangan empat mazhab, hak yang nak bincang secara panjang lebar lagi, anda tidak tahu dah dalam buku ni. Baik. Yang keduanya pandangan al-laqab. Pandangan al-laqab memungut dan mengumpul, iaitu dikumpulkan waktu darah dan dikirakan sebagai darah haid. Manakala waktu naqab pula dikirakan sebagai suci. Jadi sembahyang yang dikerjakan dalam tempoh tersebut, puasa yang dikerjakan dalam tempoh tersebut, tawaf yang dikerjakan dalam tempoh tersebut, hukum dia sah menurut pandangan ni. Dan boleh kita bertaklid kepada pandangan ni. Bagi orang yang tawaf, lepas daripada tawaf tiba-tiba tulis semula darah, sebagaimana yang kita jawab tadi. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masuk dalam perbincangan baru, iaitu perbincangan darah istihadah. Sebenarnya perbincangan ni lah perbincangan hak yang penting, hak yang payah sebenarnya. Sehingga kan ulama boleh datang darah. Okey. Allah Rabbi, memang kagum dengan soalan ni. Okey. Jadi ada sebahagian daripada peserta kita, makcik, dia kata dia sepanjang 9 bulan darah keluar setiap bulan seperti biasa. Maksudnya macam haid kan? Darah keluar 7 hari setiap bulan. Setiap bulan. Allah Rabbi, hak yang menceritakan tuan tubuh. Dan bukan anak yang pertama, bahkan beberapa orang, 2 orang anak begitu. Anak yang pertama dia kata bersalin melalui tingkap, melalui jendela. Fahamlah. Anak yang kedua melalui pintu utama. Okey, jadi yang mana yang bersalin anak yang kedua tu dia tidak sedar mengandung. Sampai 3 hari sebelum daripada bersalin pun ingat pecah darah tu kan, pecah ketubang tu. Dia ingat keluar darah, keluar bulan. Sampai tahap tu. Okey, sekarang ni soalan dia, wajibkah dia kena qada balik puasa? Okey, situ kan soalan dia. Puasa dan sembahyang dan seumpamanya. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Atas pandangan mazhab Imam Syafi'i, adalah apabila kita rasa, kita ingat darah kita mengandung, bukan kita perempuan tu mengandung, bukan kita kita ni anak tak mengandung. Okey, orang puan apabila dia mengandung, jadi dia tidak tahu dia mengandung, keluar darah macam biasa. Maksudnya sebelum ni 7 hari, ni pun 7 hari juga. Jadi dia tidak tahu. Jadi masa darah datang dia tidak sembahyang. Masa darah datang dia tidak berpuasa kalau bulan Ramadan. Maka atas pandangan muktamad dalam mazhab Imam Syafi'i, apa yang dia buat betul. Jadi hak tu tidak perlu dia qada, tidak perlu dia buat apa, dah selesai dah masalah tu. Cuma 3 hari sebelum daripada dia bersalin, masa tu pecah ketubang, tubik darah, dia ingat ke darah haid. Tiba-tiba sebenarnya bukan darah haid, darah nak bersalin dah. Maka darah nak bersalin dah. Tak tahu. Baik. Dalam mazhab Imam Syafi'i, darah yang kedua bagi perempuan yang mengandung,
Kalau bukan kerana sakit nak bersalin, bukan sakit nak bersalin, kalau cukup syarat dia sehari semalam tidak lebih daripada 12 hari 5 malam, walaupun sebelum daripada kelahiran, maka darah tersebut dihukumkan sebagai darah haid. Memang hal tu bukan kesakit, rasa sakit dah satu. Sakit sangat. Okey, jadi sakit nak bersalin. Kalau darah sakit nak bersalin, bukan darah haid. Kalau darah sakit nak bersalin. Okey, kalau gitu bukan darah haid. Jadi apabila bukan darah haid, wajib dia qadakan balik sembahyang yang ditinggalkan dalam tempoh tersebut. Ya. Kalau bulan berlaku pada bulan Ramadan, maka wajib diqada balik puasa tersebut. Melainkan kalau sekiranya tak ada sakit nak bersalin. Kalau tak ada sakit, hal tu dihukumkan sebagai darah haid menurut pandangan mazhab Imam Syafi'i. Wallahu a'lam. Mana? Okey, ganti 3 hari lah. 3 hari. Soalannya, adakah wajib kena bayar fidyah ataupun tidak? Tidak perlu bayar fidyah sebab kita tidak mengetahui hal tersebut. Wallahu a'lam. Maksudnya kita melewatkan qada kerana ada keuzuran. Kita tidak tahu. Biasa je lah. Sama-sama. Cakap akan perok pula kita. Okey, ada soalan lain lagi? Tak ada soalan, kita nak pergi kepada perbincangan berkenaan dengan darah istihadah. Ada tak soalan kan? Kan ada soalan lagi. Kita buka soalan sekejap kalau sekiranya ada. Ada lagi soalan pertanyaan daripada para puan? Faham dah tu dah tu. Okey. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masuk dalam bahagian yang ketiga, iaitu kita ada bab yang ke-6, bab mengandung. Bab mengandung kita rasa bukanlah suatu perkara yang payah, boleh baca sendiri. Kita pergi kepada bahagian istihadah. Bab yang pertama adalah ta'rif istihadah, definisi istihadah. Yang mana pengarang kita, kitab ni macam mana bagi tahulah, kitab ni sebenarnya ada terjemuh daripada kitab At-Taqrirat As-Sadidah. Yang mana dalam kitab At-Taqrirat As-Sadidah pengarang mendatangkan 2 ta'rif, 2 definisi bagi istihadah. Yang pertamanya dikata hiya ad-damu az-za'idu ala aktsaril haidhi wan nifas atau hiya ad-damu al-khariju min ghairi ayyamil haidhi wan nifas. Terjemahannya iaitu darah yang keluar melebihi tempoh sebanyak-banyak haid dan nifas, itu istihadah. Darah yang keluar melebihi tempoh sebanyak-banyak haid, nifas. Tempoh sebanyak-banyak haid 15 hari. Tiba-tiba lebih daripada 15 hari tubik, maka bermakna di situ ada darah istihadah. Sebanyak-banyak nifas 60 hari. Tiba-tiba lebih daripada 60 hari ada darah, maka darah tersebut dinamakan sebagai darah istihadah. Atau darah yang keluar bukan pada hari-hari haid dan bukan pada hari-hari nifas. Darah yang keluar bukan hari-hari haid, bukan hari-hari nifas, itu dinamakan sebagai darah istihadah. Sebagaimana ungkapan pengarang kitab Matan Az-Zubat, in abara al-aktsara wastadama fa mustahadatun hawat aqsama. Jika darah melebihi sebanyak-banyak dan berterusan, maka perempuan tersebut adalah perempuan yang mustahadah, yang mempunyai beberapa bahagian. Okey, bab yang kedua, gambaran perempuan mustahadah. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perbincangan dalam istihadah sebenarnya adalah kunci dalam perbincangan darah wanita. Orang yang betul-betul mahir perbincangan darah istihadah, dia akan menguasai perbincangan darah wanita, kerana kunci dia di sini. Kunci dia dalam perbincangan darah istihadah. Okey, kita sebanyak-banyak haid 15 hari 15 malam. Tiba-tiba seorang perempuan daripada hari yang pertama sehingga hari yang ke-16 keluar darah tanpa berhenti. Maka perempuan ni ada darah haid dan darah istihadah, bercampur di antara haid dan suci. Dia tidak dapat menentukan berapa tempoh haid dia, berapa tempoh suci dia, melainkan dia kena tahu pembahagian-pembahagian perempuan mustahadah. Perempuan mustahadah dia ada 7 pembahagian. Okey. Sebelum daripada kita sebut, sebelum daripada kita perincikan, kita kena sebut istilah-istilah yang digunakan dulu
Dan kita akan urang istilah supaya lebih mudah untuk kita fahami lepas daripada ni. Yang pertamanya, istilah yang pertama kita akan guna adalah istilah mubtada'ah. Yang keduanya istilah mu'tadah. Yang ketiganya istilah mumayyizah. Semuanya ditulis dalam buku. Yang keempatnya istilah ghairu mumayyizah. Okey, istilah yang pertama adalah mubtada'ah. Apa makna mubtada'ah? Mubtada'ah ni perempuan yang kali pertama keluar darah. Sebelum daripada ni belum lagi pernah keluar darah. Itu mubtada'ah. Perempuan yang kali pertama keluar darah, itu yang dinamakan sebagai mubtada'ah. Katakanlah perempuan ni umur dia 13 tahun. Sebelum ni tidak pernah datang haid. Ni kali pertama datang haid. Tiba-tiba darah dia melepasi 15 hari 15 malam. Melepasi sebanyak-banyak haid. Maka perempuan ni dinamakan perempuan mustahadah, yang bercampur di dalam darah dia haid dan suci. Dia tidak mengetahui berapa hari haid dia, berapa hari suci dia, melainkan dengan kita akan sebut kaedah-kaedah ukuran-ukuran ni selepas daripada ni. Okey. Yang pertama nama dia mubtada'ah, perempuan kali pertama datang darah. Yang keduanya mu'tadah. Mu'tadah ni maksudnya Mu'tadah ni adat kebiasaan. Kan kita gunakan adat. Mana adat pernah dah sebelum daripada ni keluar darah. Kalau makcik umur 30 tu mu'tadah lah. Umur 18 tu berapa kali dah keluar darah. Baik, itu mu'tadah lah. Maksudnya perempuan yang pernah dah datang darah. Okey, kalau mubtada'ah, perempuan yang kali pertama keluar darah. Manakala mu'tadah, perempuan yang pernah dah datang darah. Orang Terengganu kata darah, sini darah. Beza gitu je, darah dengan darah. Boleh faham Okey. Jadi perempuan yang kali pertama datang darah tu dinamakan mubtada'ah. Manakala perempuan yang pernah dah datang darah sebelum daripada ni tu dinamakan sebagai mu'tadah. Okey. Yang ketiganya istilah yang kita akan guna mumayyizah. Apa makna mumayyizah? Perempuan yang dia melihat darah dia lebih daripada satu sifat. Perempuan tu melihat darah dia lebih daripada satu sifat. Itu dinamakan sebagai mumayyizah. Kita biasa masyarakat kita guna perkataan mumayyiz. Kanak-kanak ni belum mumayyiz, kanak-kanak ni telah mumayyiz. Mumayyiz maknanya yang dapat membezakan, dia dapat membuat perbezaan. Mumayyizah perempuan yang dapat buat perbezaan terhadap sifat-sifat darah, kerana sifat-sifat darahnya datang melebihi satu sifat. Okey, itu makna mumayyizah. Mumayyizah ni perempuan yang melihat darahnya keluar melebihi daripada satu sifat. Apakah sifat darah? Sifat darah ada 3. Yang pertamanya warna. Yang keduanya pekat dan cair. Yang ketiganya bau. Warna darah ada 5. Tadi kita sebut dah. Yang pertamanya warna hitam. Yang keduanya merah. Yang ketiganya coklat ataupun perak. Yang keempatnya kuning. Yang kelimanya keruh. Okey, ni 5 warna darah. Ada darah pekat, ada darah cair. Ada perempuan darah dia pekat, ada perempuan darah dia cair. Ada perempuan darah dia busuk bau. Sampai ke dia sendiri pun tidak selesa. Allah Rabbi, dalam tempoh 4 hari ni Allah tak selesa. Semalu duduk tepi orang. Benda yang anda bagi tahu ni orang lelaki memang tidak faham, tapi orang perempuan dia faham. Betul tak orang perempuan gitu? Betul. Ada sampai ke tak selesa sebab kuat sangat bau. Okey, ada kadang kurang bau. Okey, ni sifat-sifat darah 3. Warna, kepekatan dia, yang ketiganya adalah bau. Baik, ni sifat darah. Kadang-kadang perempuan yang keluar darah melebihi daripada 15 hari, dia melihat darah tersebut melebihi daripada satu sifat. Hari pertama sampai hari yang ke-7 hitam. Hari yang ke-8 sampai hari yang ke-17 merah. Okey, jadi bermakna ada 2 sifat. Ataupun daripada hari yang pertama sampai ke hari yang ke-8 merah, akan tetapi 5 hari pekat. Hari yang ke-6 sampai ke-18 cair. Ataupun 5 hari busuk. Lepas daripada tu tak ada lah wangi. Cuma okeylah, bau tak busuk mana lah. Jangan kata wangi pula. Tak wangi pun darah ni. Maksudnya tak ada busuk sangat. Okey, itu dipanggil dia sifat-sifat darah. Okey, itu makna mumayyizah. Yang ketiganya
Yang keempatnya ghairu mumayyizah. Ghairu ni makna tidak. Tidak dapat membezakan sifat darah. Maksudnya start daripada hari yang pertama sampai ke hari yang ke-16, 17, darah satu sifat sahaja. Okey. Boleh faham kan? Daripada hot ni lah kita akan bagi kepada 7. Tengok yang pertama. Kita akan bincang perempuan kali pertama keluar darah dan dia dapat membezakan sifat darah. Nama dia mubtada'ah mumayyizah. Yang pertama. Kita akan bincang ini dulu. Mubtada'ah mumayyizah. Okey. Katakanlah perempuan ni daripada hari yang pertama sampai hari yang ke-16. Hari pertama sampai hari yang ke-16. Darah keluar tanpa berhenti pada penghujung 15 hari. Tak berhenti, direct keluar. Maka kita tengok perempuan ni kali pertama ke pernah datang. Okey, ni kali pertama. Sebelum ni belum pernah. Maka kita tengok dia dapat membeza sifat darah ataupun tidak. Kita tanya, adik, warna darah macam mana warna darah? Oh, dia kata ingat daripada hari yang pertama sampai hari yang ke-7 warna hitam. Okey, daripada pertama 7 hitam. Manakala hari yang ke-8 hingga 16 merah. Okey, kalau gini kita bagi tahu dia darah yang sifatnya kuat itu adalah haid, manakala darah yang sifatnya lemah itu adalah istihadah. Okey, boleh faham? Jadi bermakna haid adik adalah 7 hari sahaja. Hari yang ke-8 hingga hari yang ke-16 adalah istihadah. Maka wajib adik qada balik puasa dan sembahyang yang ditinggalkan dalam tempoh istihadah tersebut. Okey, boleh faham? Jelas tak? Jelas tak? Baik. Jadi haid dia hak yang kuat, manakala hak yang lemah hukum dia adalah istihadah. Dengan 4 syarat. Dan syarat tu nanti kita akan baca dalam buku. 4 syarat. Syarat ni dinamakan syurutut tamyiz, syarat tamyiz. Syarat tamyiz ada 4. Cuma dalam 4 ni 2 yang penting. Syarat yang pertama adalah pastikan darah yang kuat tidak kurang daripada sehari semalam. Sebab sekarang ni kita nak hukum darah yang kuat itu adalah haid. Maka pastikan tidak kurang daripada sehari semalam, kerana sekurang-kurang haid sehari semalam. Kalau darah yang kuat tidak sampai sehari semalam, tidak boleh kita nak hukumkan darah yang kuat itu adalah haid. Okey, boleh faham? Sebab ia akan mengakibatkan kita akan kata haid tidak sampai sehari semalam. Darah hitam 12 jam sahaja. Selepas tu sampai hari yang ke-16 darah merah. Tidak boleh kita kata hitam tu haid, merah tu istihadah. Sebab tidak mungkin haid 12 jam, kerana sekurang haid sehari semalam. Okey, itu syarat yang pertama. Syarat yang kedua, darah yang kuat jangan melepasi 15 hari 15 malam. Kalau syarat darah yang kuat melepasi 15 hari 15 malam, tidak boleh kita hukum darah kuat tu haid. Kerana haid tidak mungkin lebih daripada 15 hari 15 malam. Okey, itu 2 syarat asas. Nanti 2 syarat kita akan bincang selepas daripada ni. Okey, boleh faham? Selesai daripada sudut amalinya. Maksudnya kalau benda tu berlaku kepada perempuan, bagaimana cara perempuan nak buat? Okey, anda akan tunjuk contoh daripada sudut amali ataupun praktikal kepada perempuan. Katakanlah perempuan ni umur dia 13 tahun. Tiba-tiba keluar darah. Allah, keluar darah. Hari pertama keluar darah. Keluar darah tak ada disemayang. Walaupun tak cukup lagi 24 jam. Kerana pada zahirnya bila darah tu keluar, maka darah tu akan mencukupi 24 jam. Macam kita bincang pada sesi pertama tadi. Okey, tak boleh semayang. Hari kedua tak boleh semayang. Hari ketiga tak boleh semayang. 4 tak boleh semayang. 5 tak boleh semayang. Tak boleh semayang 6 tak boleh semayang. 7 tak boleh semayang. Kerana dia mengharapkan darah tu berhenti sebelum hari yang ke-16. 6 tak boleh semayang, 7 tak boleh semayang, 8 tak boleh semayang, 9 tak boleh semayang, 10 tak boleh semayang. Tiba-tiba darah berhenti sebelum hari yang ke-16, maka kata ulama kesemuanya adalah haid. Jadi bermakna haid dia 10 hari. Hak ni mudah. Hak ni kita tak mau bincang. Cuma kita sebagai tangga untuk kita bincang masalah selepas daripada ni. 1, 2 tak boleh semayang, 3 tak boleh semayang, hari ke-10 tak boleh semayang, 9 tak boleh semayang. Sebab dia mengharapkan darah tu berhenti sebelum hari yang ke-16. 12 tak boleh semayang, 13 tak boleh semayang, 14 tak boleh semayang, 15 tak boleh semayang, 16 ada lagi darah. Okey, di sini barulah dia tahu dia mempunyai darah istihadah. Di mana kau tempat dia tahu dia mempunyai darah istihadah? Pada hari yang ke-16. Okey, boleh faham? Allah baru dia tahu sekarang ni dia ada darah istihadah. Kerana haid tidak mungkin lebih daripada 15 hari. Sebanyak-banyak haid 15 hari sahaja.
Maka di sinilah dia kena tengok balik hak yang belakang. Sini baru dia ubah balik hukum. Sebab sekarang ni pada zon dia, ingat kita, pada sangkaan dia darah tadi darah haid. Tiba-tiba di sini baru jelas sangkaan dia tidak betul. Rupanya ada haid dan ada istihadah. Okey, kita kata lagu mana ke dia? Macam mana sifat darah? Dia kata sifat darah berbeza. Oh, kalau berbeza dia mumayyizah. Kalau gitu hak yang kuat adalah haid, hak yang lemah tu adalah istihadah. Sifat darah kalau dia himpun 3 kuat, hitam, pekat, busuk, pasti hak ni haid. Hak ni adalah haid. Okey, katakanlah kita tanya dia kata daripada hari yang pertama sampai hari yang ke-9 hitam. Okey? Tiba-tiba hari yang ke-10 dia kata warna merah. Okey, kita kata adik, haid awak adalah hari yang pertama hingga hari yang ke-9 sahaja. Manakala hari yang ke-10, 11, 12 sampai ke hari yang ke-16 adalah istihadah. Pada hari ini adik kena mandi dan adik kena solat, wajib kena qada balik sembahyang yang ditinggalkan dalam tempoh istihadah. Start daripada hari yang ke-10 kena qada balik solat. Okey, jelas masalah. Selesai. Pada bulan berikutnya, okey, ni bulan pertama, bulan kedua. Okey, darah keluar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Darah keluar 9 hitam. Darah keluar pula hari yang ke-10 merah. Maka kata ulama pada hari yang ke-10 ni wajib dia kena mandi dan wajib dia kena sembahyang. Okey, boleh faham? Pada bulan kedua, kerana bulan lepas membuktikan tempoh haid dia adalah darah warna hitam sahaja, warna merah adalah istihadah. Maka pada bulan berikutnya ketika darah bertukar daripada warna hitam kepada warna merah, maka wajib dia kena sembahyang. Dihukumkan pada zahirnya darah ni adalah darah istihadah. Boleh faham tak? Jelas? 10, 11. Pada bulan yang kedua, apabila bertukar kepada warna merah, wajib dia kena mandi dan wajib dia kena sembahyang kerana tempoh ni dihukumkan tempoh suci. 11, 12, 13. Pada bulan berikutnya dia ada 2 kemungkinan yang mungkin berlaku kepada dia. Kemungkinan darah tersebut sama pada bulan lepas, maksudnya melepasi 16 hari. Sampai ke 16 hari masih lagi ada darah, okey, selesai. Tapi hak yang bimbanglah tidak sama macam bulan lepas. Betul tak gitu? Ada kedua kemungkinan. Kemudian yang kedua, 13 hari ke-14 tak datang darah, 15 tak datang, 16 tak datang, 17 tak datang, senyap. Maka kata ulama, haid dia sebenarnya adalah 13 hari. Hak yang dia sembahyang dah ni tak sah sembahyang dia, tapi tak wajib qada. Hak yang dia puasa tak sah puasa dia, wajib kena qada balik. Sebab ternyata dia puasa ketika darah sedang keluar, darah haid sedang keluar. Jelas ada masalah ni? Jelas tak bagi orang Pahang? Jelas ada masalah ni? Ke tak jelas? Sekali lagi ya, kita buat contoh sekali lagi. Sekarang ni kali pertama darah keluar daripada hari yang pertama sampai kali 9 darah warna hitam, hari ke-10 merah. Tak boleh sembahyang. Sebelah tak boleh sembahyang kerana dia mengharapkan darah ni berhenti sebelum hari yang ke-16. Kalau memang darah tu berhenti pada hari yang sebelum hari yang ke-16, maka kesemuanya darah tersebut adalah darah haid. Tapi kalau darah tidak berhenti pada hari yang ke-16, bukan darah berterusan 15, 16, maka perempuan ni dinamakan perempuan mustahadah yang bercampur di dalam tempoh ni di antara haid dan suci. Maka untuk mengetahui berapa hari haid dia, kita kena tengok perbezaan sifat darah. Darah yang sifatnya kuat adalah haid, darah yang sifatnya lemah adalah istihadah. Ni kita buat contoh daripada sudut warna. Sebenarnya sifat darah bukan hanya melihat kepada warna sahaja, bukan melihat kepada kepekatan, melihat kepada bau, tapi kita buat contoh mudah sahaja. Kalau kita nak cerita belakang jadi panjang lah pula kan. Baik. Jadi untuk bulan ni haid dia kita kata 9 hari, hari yang ke-10 sampai hari yang ke-16. Hak yang warna merah, hukum dia adalah istihadah. Okey, ni untuk bulan pertama. Tiba-tiba bulan kedua, darah tu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 darah warna hitam.
Masuk hari yang ke-10 darah warna merah. Kata ulama pada hari yang ke-10 wajib dia mandi dan wajib dia solat. Sebab darah tersebut dihukumkan sebagai darah istihadah berpandukan kepada bulan yang lepas. Okey, boleh faham? Berpandukan kepada bulan yang lepas. Okey, darah istihadah. Kena semayang. Dan sebenarnya pada bulan yang kedua dia ada dua kemungkinan boleh berlaku. Kemungkinan bulan yang kedua sama dengan bulan yang pertama. Maksudnya darah tetap melepasi hari yang ke-15. 16 masih lagi keluar darah. Kalau sama dengan bulan yang pertama, selesai. Sebab dia telah semayang dah. Tapi yang kita nak bincang yang kedua. Tiba-tiba bulan yang kedua tidak sama dengan bulan yang pertama. Apakah perlu dilakukan oleh perempuan tersebut? Pada hari yang ke-13 masuk hari yang ke-14 darah berhenti. Kata ulama, apabila darah berhenti sebelum daripada hari yang ke-16, kesemua darah tersebut dihukumkan sebagai darah haid. Jadi bermakna darah haid dia adalah sebanyak 13 hari. Dia faham? Sembahyang yang ditinggalkan dalam tempoh 10, 11, 13 wajib dia kena qada balik. Puasa yang ditinggalkan memanglah wajib kena qada. Walaupun dia puasa dah kerana sembahyang yang ditinggalkan sebab dia sembahyang dah. Sembahyang yang disembahyang dalam tempoh 10, 11, 13, 12, 13, tak satu lagi kan, 12, 13, sembahyang ni tidak sah. Namun tidak wajib dia kena qada kerana tempoh ni tempoh haid. Puasa yang dia puasa pada tempoh ni tidak sah, wajib dia kena qada balik. Okey, selesai dah. Faham tak masalah ni? Faham tak? Ni sekiranya sama. Okey, anak akan buat contoh sama pada bulan yang kedua dengan bulan yang pertama, kurang daripada bulan pertama dan lebih daripada bulan pertama. Anak buat contoh semua sekali benda yang berkait dengan apa yang kita bincang. Baik. Seterusnya, katakanlah pada bulan pertama 9 hari hitam. Hari yang ke-10 merah. Tapi bulan yang kedua 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, hari yang ke-10 tetap warna hitam. Sudah. Bulan lepas 9 hari saja warna hitam. Hari yang ke-10 tetap lagi warna hitam. Kata ulama, hari yang ke-10 tidak boleh sembahyang. Hari ke-11 warna hitam, tak boleh sembahyang. Kerana pada bulan lepas kita hukum bukan berpandukan tempoh hari, tapi berpandukan kepada sifat darah. Maka sifat darah perlu diambil kira untuk bulan-bulan berikutnya. Selama mana tidak bertukar kepada sifat yang lemah, selama itulah dihukumkan sebagai haid. Hari yang ke-12 barulah bertukar kepada warna merah. Ni hitam, ni merah. Maka kata ulama, hari yang ke-12 itulah wajib dia kena mandi dan wajib dia kena sembahyang. Okey, boleh faham? Ni lebih. Kurang pula. 1, 2, 3, 4, 5 hitam. Hari yang ke-6 warna merah. 7 merah. Kata ulama, hari yang ke-6 wajib dia mandi dan sembahyang. Okey, boleh faham? Sebab kita bukan hukum haid dia menurut bilangan hari, tapi menurut kepada sifat darah. Allah Rabbi, kan banyak perbincangan. Baru tahu sebenarnya bukan mudah, susah. Okey, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita berbaki dalam lebih kurang dalam 10 minit lagi. Ada dah soalan, pertanyaan? Okey, ada pertanyaan, kita dengar pertanyaan dulu, nanti kita akan sambung selepas daripada Zoom, insya-Allah. Dek, ambil mic bagi belakang. Ada soalan? Assalamualaikum Ustaz. Ustaz, yang gambaran pertama, kalau Ustaz kata lebih adalah haid, kalau kita boleh tentukan warna darah, lebih haid ataupun kurang kita mandi. Kalau darah tu datang pekat, tak pekat, kemudian pekat balik. Macam mana Ustaz? Dalam tempoh 15 hari. Okey, sekarang ni gini, kita kena bagi tahu kedudukan sifat darah dulu. Sifat darah dia ada 3, warna, bau, pekat dan cair. Yang paling kuat sekali adalah warna hitam, pekat dan busuk. Hak ni hak yang paling kuat sekali. Ni paling kuat sekali. Maksudnya darah yang berhimpun 3 sifat dia lebih kuat daripada darah yang berhimpun padanya 2 sifat. Darah yang ada padanya 2 sifat lebih kuat daripada darah yang ada padanya 1 sifat.
Okey, boleh faham. Sifat yang paling kuat hitam, pekat, busuk. Busuk, faham kan busuk? Tahu kan? Okey, ni hak yang paling kuat. Hak yang kedua katakanlah hitam dengan pekat tapi tak busuk, ataupun hitam dengan cair tapi busuk, ataupun merah pekat busuk. Sama juga, pekat busuk tapi merah. Jadi dia sama dengan hitam pekat sahaja ataupun hitam busuk sahaja. Okey, boleh faham? Begini, nanti kita kena sebut benda sifat darah. Hak yang pertama sekali adalah hitam, pekat, lepas tu busuk. Okey. Yang keduanya kita ambil hitam, pekat ataupun hitam, busuk, ataupun pekat, busuk. Okey, ni satu martabat. Sebab ada padanya dua sifat kuat. Ni satu martabat. Hitam pekat ataupun hitam busuk ataupun pekat busuk. Ni satu martabat. Dia kalau satu martabat, macam mana kalau satu martabat? Sebagai contoh dah. Darah dia start daripada hari yang pertama sampai hari yang ke-16 warna hitam. Cuma hari yang pertama sampai hari yang ke-7 pekat tapi tidak busuk. Hari yang ke-8 sampai ke hari yang ke-16 busuk tapi tidak pekat. Okey, boleh faham? Maksudnya hak ni ada dua sifat kuat, hak ni pun ada dua sifat kuat. Kata ulama, hak yang awal dihukumkan kuat. Dia panggil kuat kerana dia mula-mula. Jadi bermakna hak hitam pekat tu adalah haid, manakala hitam busuk dihukumkan istihadah. Kerana dia kuat, kerana dia mula-mula keluar. Dia panggil as-sabiq quddim. Maksudnya as-sabiq perlu didahulukan. Benda hak yang mula-mula perlu didahulukan. Okey, hak ni kategori yang kedua. Yang ketiga, contoh kita kata hitam sahaja ataupun pekat sahaja ataupun busuk sahaja. Okey, ini dalam kategori yang ketiga. Lepas daripada tu kita kira sendirilah. Jadi hak yang pertama berhimpun tiga sifat. Hak yang kedua ada padanya dua sifat kuat. Kalau ada padanya dua sifat kuat, maka kita kena tengok mana hak yang terdahulu. Yang ketiganya hitam sahaja satu sifat kuat ataupun pekat sahaja ataupun busuk sahaja. Okey, itu martabat yang ketiga. Wallahu a'lam. Rasanya jelas daripada jawapan tersebut. Okey, ada lagi soalan? Kita lebih kurang dalam 5 minit lagi. Soalan yang lain? Tak ada. Kita lepas Zuhur pun ada sesi soal jawab ni. Tak ada jawapan. Orang sini tak berani menanya ke? Orang Terengganu kata tak suka menanya ke? Tak suka bertanya. Ada setengah tempat tu tak sempat kita nak murah. Hak ni tanya. Pada jawab soalan ni. Hak ni memang soalan kurang. Okey, ada tak soalan-soalan ni yang ada kemusykilan hak yang nak tanya? Tak ada dah eh? Tak ada, kita sambung sikit lagi. Okey, gambaran perempuan mustahadah. Gambaran perempuan mustahadah ada 7. Maksud mustahadah di sini yang ada 7 adalah mustahadah pada darah haid. Kerana di sana ada perbincangan mustahadah pada darah nifas. Cuma hak yang disebut dalam buku ni secara ringkas. Kalau nak huraian secara panjang lebar, hak tu perlu kepada bila kita yang besar-besar lah. Okey, kalau misalnya ada orang yang tanya macam mana nak mahir dalam berkenaan dengan darah haid. Kalau bagi orang yang nak mahir berkenaan dengan darah haid, yang pertama sekali cara dia adalah dia kena belajar dulu asas. Sebagainya ini adalah asas. Dan ada sebahagian daripada sebahagian daripada para sahabat, para asatidah yang hanya masuk dalam kelas daurah ni, dia boleh mengajar. Dan mana pernah buat beberapa daurah yang mana sebahagian daripada peserta daurah ustazah dia boleh mengajar kepada orang lain. Baik, okey, ni asas. Tapi kadang-kadang orang yang asas ni dia dapat membantu untuk dia memahami kitab-kitab yang lain. Sebab dia ada dia belajar sebelum daripada dia, cuma tidak mahir. Dia tidak tahu lagu mana cara huraian dia. Kemudian dia belajar okey ni cara huraian dia boleh buat kajian sendiri. Baik. Kalau cara nak mahir ni adalah melalui belajar asas. Lepas daripada tu
buka kitab yang bincang panjang sikit menurut pandangan mazhab Imam Syafi'i. Sebagai contoh, kitab Mughnil Muhtaj bincang bahih, ataupun kitab Nihayatul Muhtaj, ataupun kitab Tuhfatul Muhtaj. Ambil dalam bahih saja. Bahih istihadah nifas sajalah. Lepas tu lepas daripada tu baca pula kitab Majmu' karangan Imam Nawawi. Kalau orang mahir kitab Majmu', pasti dia akan mahir ke semua berkenaan dengan permasalahan haid. Kitab Majmu'. Kitab Majmu' adalah kitab yang perbahasannya cukup terperinci. Cuma ada beberapa perkara dalam kitab Majmu' tidak dapat difahami, melainkan dengan dibantu daripada kitab yang dikarang oleh Imam Ibn Hajar Al-Haytami, yang mana kitab tersebut ada dalam kitab Al-Fatawa Al-Kubra. Kita tengok kitab Al-Fatawa Al-Kubra karangan Imam Ibn Hajar Al-Haytami. Tapi kalau orang yang tidak ada asas ataupun ada asas sikit, dibaca kitab Majmu' memang pening. Memang pening. Mereka orang yang ada asas banyak. Baik, baru dia tidak pening. Allah Rabbi peningnya nak fikir dia campur kena ada matematik sikit. Allah Rabbi pening. Baik, dan cuma bagi orang yang tanya macam mana nak mahir dalam bahih, begitulah. Lepas tu lepas daripada mahir fahamlah apa yang ada sebenarnya kitab, cuba rungkaikan permasalahan-permasalahan yang berlaku kepada perempuan. Dia bila kita rungkaikan masalah tersebut, dia akan membantu kita masak di dalam perbincangan itu. Baik, Allah Rabbi, ana dulu penuh sampai ke rasa bekok pada. Tahu rasa bekok? Rasa Allah Rabbi bekok pada. Kita duduk mengajar bahih, tiba-tiba perempuan bagi hantar soalan, Ustaz, saya ni ada istihadah. Sebab saya ada gangguan, Ustaz. Haid saya tidak bergaduh. Dia biasa perempuan yang paling istihadah gitulah. Biasanya makan jamu, makan pil perancang, makan ubat penahan haid, terkena gangguan makhluk halus. Haid tidak bergaduh. Biasa dengar ada perempuan yang haid tak bergaduh kerana gangguan. Biasa dengar. Ramai perempuan begitu. Jadi bila dibagi soalan, macam-macam soalan, tulis 5 bulan, macam-macam, pening sekali, makok kepala kita nak jawab. Tapi lepas itu kita latih akhirnya kita mahir. Baik. Tapi bila dah nak dapat benda yang berharga ni, perlu kepada penat dan susah lah sebelum tu. Baik. Gambaran perempuan mustahadah ada 7. Gambaran pertama nama dia mubtada'ah mumayyizah. Mubtada'ah mumayyizah maksudnya perempuan kali pertama keluar darah dan dapat membezakannya. Yang dimaksud dengan mubtada'ah ialah perempuan yang pertama kali datang darah dan sebelum ini tidak pernah didatangi darah haid. Manakala makna mumayyizah pula ialah perempuan yang melihat darah antara 2 sifat, iaitu sifat kuat dan sifat lemah. Seperti darah berwarna merah dan berwarna hitam. Hukumnya darah yang sifat kuat itu adalah darah haid, manakala darah yang sifatnya lemah itu ialah darah istihadah. Gambarannya, seorang perempuan berkata telah datang darah kepadaku kali pertama sebanyak 20 hari secara berterusan. 3 hari daripadanya adalah darah hitam. Manakala 17 hari lagi darah merah, maka kita hukumkan haidnya ialah 3 hari. Manakala darah istihadahnya pula sebanyak 17 hari. Sebab darah haid, darah yang kuat, darah yang lemah adalah darah istihadah. Cuma satu lagi yang perlu kita kena sebut juga berkenaan dengan sifat darah. Kita sebut darah yang warna yang paling kuat warna hitam, merah, perang, kuning dan keruh. Dia tidak dikatakan warna itu warna merah, melainkan merah yang tuli. Maksudnya tidak ada sedikit pun campuran hitam. Ada perempuan, katakanlah dia pakai tuadannya sebagai contoh. Memang darah yang keluar pada tuadannya warna merah, tapi ada lagi benang hitam. Perempuan faham? Maksudnya ada benang hitam, ada sikit gurisan hitam. Maka tidak dikirakan warna merah, tapi tak lagi dikirakan sebagai warna hitam. Ada benang hitam pun sikit, walaupun warna lain merah, dikirakan sebagai warna hitam, bukan warna merah. Tidak dikirakan warna merah, melainkan kesemua sedikit pun tidak ada kesan-kesan hitam. Baik, sama juga dengan coklat. Memang warna merah, akan tetapi ada sedikit merah, ada sedikit benang merah, maka dikirakan warna merah. Okey, itu di antara perkara yang penting yang perlu kita kena tahu dalam perbincangan masalah ini. Kita rasa sini dulu untuk tengah hari ini. InsyaAllah kita akan sambung selepas daripada Zuhur. Mana-mana ada kemusykilan boleh daripada Zuhur kita akan jawab sekadar sempat. Kalau tidak sempat, nak macam mana? Dan sekadar sempat, insyaAllah. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam wa a'lam. Allahumma habbibna bi ittiba'i nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam zahiran wa batinan.
اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Terima kasih kepada Ustaz di atas kuliah sementara tadi. Tuan-tuan dan puan sekalian, insya-Allah kita akan mulakan kuliah kita selepas zuhur jam 2.15 petang insya-Allah. Dan kita buat secara langsung secara live di FB Ma'had Tahfiz Kemukjizatan Al-Quran Pondok Air Jernih. Kalau tuan-tuan boleh search dekat FB Ma'had Tahfiz Kemukjizatan Al-Quran Pondok Air Jernih, tuan-tuan dapat boleh kaji sedikit lah. Dan kemudiannya mana-mana tuan-tuan dan puan-puan yang nak bertanyakan soalan, boleh buat soalan bertulis dan serahkan kepada urus dia di belakang sana. InsyaAllah kami akan serahkan kepada Al-Fadhil Ustaz, insyaAllah. Itu saja, insyaAllah makanan disediakan di belakang di Balai Lintang. Kalau boleh saya Ustaz minta kepada anak-anak dahulukan ibu-ibu dan ayah dulu lah. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.